Seterusnya soalan penakulan matematik. Soalan nombor 6, ini sebahagian A ni semua memang kita dah tahu akan keluar penakulan matematik, walaupun bukan nombor 6 mesti akan keluar pun. Baik. Soalan nombor 6A, lengkapkan pernyataan di bawah dengan pengkuantiti semua dan sebilangan untuk menjadikan pernyataan ini benar. Baik, pernyataan ini benar ke palsu? Matriks 2 kali 2 mempunyai matriks songsang. Adakah semua matriks 2 kali 2 mempunyai matriks songsang? Ada juga matrik yang tak ada matrik songsang, contohnya matrik sifar ni, mini matrik kita panggil matrik sifar ni 0000, mana ada songsangan kan. Jadi tidak semua sebenarnya, kalau nak jadikan pernyataan ni benar, sebilangan saja untuk menjadikan pernyataan benar. Jangan tulis kat sini. Sebilangan saja, sebilangan matrik 2 kali 2 mempunyai matrik songsang. Jangan tulis kat sini. Dia ada ruang jawapan. Tulis kat sini. Okey, baik. B pula. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Ada perkataan jika dan hanya jika. Oh, cikgu detect terus. Jika dan hanya jika ni cikgu letak, cikgu apa? Yang lain, cikgu buatlah bulat-bulatan ni Lepas tu maksudnya depan ni ada satu pernyataan, belakang jika dan hanya jika pun ada pernyataan. Mana ni, ini kita namakan dia P, yang belakang ni kita namakan dia Q. Bila kita ada perkataan jika dan hanya jika, kita boleh pecahkan jadi 2 implikasi. Yang pertama, jika P maka Q, satu lagi jika Q maka P. Jadi cikgu pun tulislah jawapan. Implikasi 1, jika bilangan subset bagi P ialah 8, tak ada kiraan pun. Tulis je. Maka NP sama dengan 3. Satu lagi implikasi, jika NP sama dengan 3, maka bilangan subset bagi P ialah 8. Okey? Tulis 2 implikasi. Jangan tulis 2 implikasi kat atas ni. Kan dia ada sediakan ruang. Implikasi 1, implikasi 2. Ni kelang kabut. Kamu ada masa 2 jam setengah untuk kertas 2. Jadi, jangan kelang kabut tapi jangan lambat sangat pula. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah dia bagi satu rumus. Buat satu kesimpulan secara deduksi tentang hasil tambah sudut pedalaman sebuah heptagon. Baik. Dalam kertas negeri Terengganu, kita buat kesimpulan secara arohan. Ini satu lagi bentuk kesimpulan. Dia ada 2 jenis. Satu secara arohan, satu lagi secara deduksi. Apa beza dia? Kita ulang balik. Apa beza dia? Bezanya kalau deduksi, ada pernyataan-pernyataan umum, kamu kena buat kesimpulan khusus. Ini negeri, ini, kita balik ni rasanya. Sekejap ya. Deduksi. Betul-betul. Dia bagi satu pernyataan umum, rumus umum, kamu buat kesimpulan khusus bila diberi kamu nilai. Aruhan maksudnya diberi kamu pernyataan-pernyataan khusus, kamu buat kesimpulan umum. Okey, hari tu untuk kertas Terengganu kita dah buat aruhan. Jadi soalan pelis ni kita tengok macam mana nak jawab soalan untuk membuat kesimpulan khusus pula. Okay, senang je. Pernyataan umum dia bagi dalam soalan, rumus bagi dalam soalan. Okey, kemudian disuruh cari berapakah hasil tambah sudut pedalaman heptagon. Heptagon kamu kena tahulah, heptagon tu N dia sama dengan 7. Kamu ganti je 7 tolak 5 darab 180 dalam pernyataan umum, dapat jawapan 900 darjah. Maknanya pernyataan umum ke kesimpulan khusus. Itu ialah membuat kesimpulan secara deduksi. Itu je. Cikgu tak tulis kat sini. Ini jawapan ini jawapan ini. Jalan kerja dia ni. Tulis kat sini lah. Okey. Baik, seterusnya soalan nombor 7 ialah soalan garis lurus. Soalan garis lurus, ingat konsep garis lurus. Y sama dengan MS campur C, cari pintasan, cari kecerunan. Okay, kalau dua kecerunan sama maksudnya kalau 2 garis lari maksudnya kecerunan tu sama. Okay. Baik, kita tengok soalan. Rajah 5 menunjukkan garis lurus RS, ni garis ni, ST, garis ni, dan UOB, okay, garis ni. Dilukis pada satu sata kartes. Sata kartes Garis lurus ST adalah selari dengan paksi Y. Mana ST ni selari dengan paksi Y. Cikgu lukis anak panah warna merah ni. Dia selari, nak tunjukkan dia selari. Garis lurus RS selari dengan garis lurus UV. Cikgu lukis anak panah 2 ni. Dia selari 2 ni. Nak tunjukkan dia selari. Okay, bila dia cakap selari, ingat balik konsep
dua garis lari, iaitu kecerunan garis pertama mesti sama dengan kecerunan garis yang kedua. Okey. Soalan direct, cari persamaan garis lurus RS. RS. Ni, apa nama garis ni? Bahasa biasa kita cakap apa nama garis ni. Tapi bahasa matematik, nama dia ialah persamaan garis lurus. Baik, maknanya kamu kena cari kecerunan garis ni. Tapi kamu tak ada maklumat nak cari kecerunan ini. Cuma yang boleh bantu kita ialah garis lari sebelah dia. Garis lari sebelah dia ni, kamu ada dua koordinat, kita boleh cari kecerunan. Jadi kecerunan garis ini nanti sama dengan garis di sebelah dia. Okey. Jadi langkah yang pertama, cari kecerunan garis yang ada dua titik tadi. Ini ada dua titik tadi pada garis kalau kamu tengok balik soalan. Baik, guna formula Y tolak Y1, Y1 tolak Y2, bagi dengan X1 tolak X2. Kalau lupa dekat bahagian rumus pun ada. Biasa dia dapat jawapan negatif 3/2. Baik, dan kita tahu garis lurus, dua garis lurus tu selari. Jadi kecerunan garis UV sama dengan kecerunan garis RS. Okey. Kemudian kamu gunakan koordinat atas garis RS. Atas RS tadi ada koordinat negatif 8, 4. Okey. Masuk lubang kawan. Atas garis lurus RS ni ada negatif 8, 4. Kan? Ada negatif 8, 4. Jadi kamu gunakan kecerunan yang kamu dah dapat tadi, gunakan negatif 84, cari dulu C. Kan? Sebab kita tak boleh tulis Y sama dengan MS campur C kalau C ni tak ada. Kita kena cari dulu C. Baik, masukkan satu koordinat ni, gantikan tempat Y ni 4, gantikan tempat M ni negatif 3/2, gantikan tempat X ni negatif 8. Cari C. Ni ada algebra dah ni. Algebra maknanya ialah basic matematik. Campur tolak darab bahagi. Okey, macam mana ni cikgu kecilkanlah sikit Cikgu kecilkan nombor ni. 2 dengan 8 cikgu bahagi dia 4. Negatif dengan negatif bahagi hilang negatif. Okey, dapat 3 darab 4, 12. 12 pindah ke kiri. Tinggal C sama dengan negatif 8. Barulah masuk dalam Y sama dengan MX tolak 8. Macam tu. Masukkan tolak C ni. Kat sini. Baru dah dapat nama dia. Okey, dah selesai soalan A. Okey, soalan B pula. Cari pintasan X bagi garis lurus ST. Soalan Terengganu pun macam ni juga kan? Cari pintasan X. Baik, garis lurus ST kat sini. Kat mana dia potong kat X? Kat sini, kat sini. Kat sini kat mana dia potong kat ni? Okey. Tapi garis ni bertembung dengan garis RS. Jadi RS ni pun boleh memberi kita jawapan dekat sini. Kan kalau cikgu panjangkan garis RS, RS pun akan pintas di tempat yang sama. Jadi cikgu boleh gunakan persamaan garis lurus RS untuk mencari pintasan X. Itu sebab cikgu guna ni. Cikgu guna garis yang sama. Okay, sekarang apa konsep dia nak cari pintasan X? Di paksi X, Y sama dengan sifar. Okay? Okay, masukkan sini. Y sama dengan sifar. Okay. Jadi yang ini pun algebra juga, kamu pindah je lah Kamu pindah sini ke sini, macam tu. Jadi ini cikgu pindahkan negatif 8 dulu ke kiri, cikgu pindahkan pecahan ni ke kiri. Negatif 8 ni masih lagi stay kat kanan. Okay, 2 darab negatif 8, kemudian 3 ni sebab dia darab dia jadi bahagi. Okay, lepas tu dah dapatlah pintasan X. Boleh ya? Okay. Baik, sebelum kita teruskan, soalan nombor 8 lah Cikgu bagi cikgu habis bahagian A dulu. Soalan nombor 8, kecerunan dan luas bawah graf. Okay. Untuk soalan Terengganu, dia bagi kamu graf laju masa. Kita nak tengok satu lagi ni, graf jarak masa. Okay. Dalam rajah 6, graf JKL ialah graf jarak masa bagi kereta P yang bergerak dari bandar A ke bandar B. Dan graf MKN ialah graf jarak masa bagi kereta Q. Cikgu highlightkan ni, warna hijau ni kereta Q yang bergerak dari bandar B ke bandar A. Okay. Yang ni, yang satu lagi graf ialah kereta P, dia bergerak dari bandar A ke bandar B. Jadi dua-dua kereta ni, dia akan bertembung di K. Ya. Okay, sekarang soalan. Berapakah jarak dalam kilometer dari bandar B ke tempat kereta P dan kereta Q bertemu? Berapa jarak dari bandar B? Ni bandar B kan, dekat 350 km. Dekat mana dia bertemu dekat K ni? Kamu tolak je lah.
350 kamu tolak dengan 172 dapat jawapan A. Betul? Jarak dari bandar B ke tempat kereta P dan kereta Q bertemu ialah 350 tolak dengan 172 dapat jawapan di kilometer 178. Dapat satu markah senang-senang je kan. Baik, hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta P dari bandar A ke bandar B. Kereta P ni graf yang ni graf yang ni. Baik, dari bandar A nak ke bandar B. Baik, dari bandar A nak ke bandar B ni soalan dia kata kira purata laju. Kira purata laju bandar A ke kereta P dari bandar A ke bandar Q. Jadi purata laju formula dia jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Berapa jumlah jarak daripada bandar A ke bandar B? 350 kan? Sini. Daripada sini A nak gerak ke B ni sampai sini 350. Jumlah jarak dia. Jumlah masa 7 jam. Ambil bagi 2. 350 bagi dengan 7 dapatlah 50 km per jam. Okay, soalan C. Cari nilai T jika laju kereta Q dalam T jam pertama ialah 86 km. Ni T kat sini tak tahu ni. Okey, tapi kita tahu formula nak cari laju ialah jarak bahagi masa. Okey, laju masukkan jawapan tadi 86 dibagi dalam soalan. Jarak 178. Kenapa 178? Sebab sampai sini je kan, sampai sini je. Oh sorry, 170 sini daripada bandar B kan. 178. Ini tadi kan. Sebab dia cerita Q. Baik, yang ni 178 bahagi dengan 178 bahagi dengan T. T kita nak cari. Jadi kamu pindahkan darab silang T naik atas 86 itu turun bawah dapat jawapan 2.07 jam. Okey. Okey, soalan yang ke-9. Kebarangkalian. Ya. Hadiah tak dapat masuk. Cikgu nampak mesej korang ni. Hadiah tak dapat. Sekejap. Cikgu reply mesej jap. Sekejap. Sekejap ya. Okay, take a break sekejap. Ni benda ni. Okey. Dah semua orang masuk? Boleh Sorry. Tak kita kalau boleh kita habis awal nanti kalau siapa nak pergi melawat ke nak berziarah Azrina. Okey, kalau cikgu boleh habis awal, kita habis awal. Boleh ya? Sikit lagi. Aku tinggal berapa soalan? Cikgu Karina. Berapa soalan ni tak? Karina tak dapat masuk. Karina tak dapat masuk? Sekejap. Tak ada pun? Tak ada yang nak minta cikgu admit ni? Tak dapat juga? Cuba lagi sekali ya. So Karina spam. Cuba Karina dia sekejap. Masuk balik. Okey, sambung Okey, soalan nombor 9. Soalan kebarangkalian. Okey. Dipandu kita soalan ni dengan gambar lah maklumat 2 kotak. Jadi senang sikit lah. Rajah 7 menunjukkan kotak P dan kotak Q yang mengandungi 3 sampul pakej pelancongan dan 4 sampul voucher hadiah. Setiap pelanggan yang membelanjakan 6,000 dan ke atas di sebuah kedai elektrik diberi satu peluang untuk mendapat sepucuk sampul yang mengandungi pakej pelancongan daripada kotak P dan satu cabutan voucher hadiah dari kotak Q. Sekejap. Baik. Okey, sekarang ni lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di jadual 1. Tengok macam mana kita nak lengkapkan. Senang tak? Kan dia dah bagi panduan. Kalau voucher voucher RM50 dengan Langkawi. Maknanya dia kalau satu sampul tu dia boleh dapat Langkawi dengan voucher RM50. Lengkapkan je. Sebab dia dah pandu kita kat sini. Okey, dapatlah markah tu. Berapa markah? 2 markah. Baik, dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu,
cari kebarangkalian bahawa pelanggan itu memenangi pakej pelancongan ke Langkawi atau, ini perkataan ni kamu kena hati-hati, atau voucher hadiah bernilai RM100. Jadi untuk jawab soalan kebarangkalian, bahagian B, dia bagilah apa-apa situasi pun, yang penting kamu kena senaraikan dulu kesudahan. Jangan terus bagi kebarangkalian. Jadi untuk jawab soalan B1, senaraikan dulu jawapan yang mungkin untuk peristiwa itu. Iaitu dia dapat pergi Langkawi. Langkawi ni kena ambil lah 4 jawapan ni semua ni. Atau dapat voucher 100. Jadi ambillah P100 dengan C100. Berapa jawapan ni? 2, 4, 6. Ada 6 daripada 12 jawapan. Kamu nak kecilkan pun boleh. Tinggalkan macam ni pun boleh. Okay. Baik. Soalan yang kedua. Okay. Maksudnya kamu kena baca semula. Dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron Highland dan voucher hadiah bernilai RM150. Tadi perkataan atau, sekarang perkataan dan. Jadi kamu tengok apa syarat tadi. Dia tidak kan? Tidak, betul tak? Tidak. Tidak memenangi pakej pelancongan Cameron Highland dan voucher hadiah bernilai RM150. Jadi inilah jawapan yang lain tu lah. Ini semua jawapan-jawapan yang membolehkan. Ini satu jawapan saja yang bukan, kita tolak. Jadi jawapan dia 11/12. Satu markah untuk senarai, satu jawapan untuk kebarangkalian. Dapat 2 markah, 2 markah. 4 markah ni kan? 2 markah, 2 markah. Okay. Baik. Soalan nombor 10. Luas dan isi padu pekerja geometri. Cerita kuali pula. Kita apa? Rajah 8 menunjukkan sebuah kuali P yang berbentuk hemisfera. Berisi penuh dengan sup. Dan sebuah bekas Q yang berbentuk silinder adalah kosong. Dapat soalan macam ni jangan panik. Okay, ini ialah soalan luas dan isi padu pekerja geometri. Ingat baliklah, ini soalan, ini sebenarnya ilmu matematik yang awal lagi kamu belajar, form 3 pun dah belajar. Baik, kedua-dua kuali dan bekas itu mempunyai jejari 9 cm. Cikgu pun letaklah 9 cm kat sini, samalah jejari. Okey, bentuk ni bentuk hemisfera, maknanya nak pakai rumus hemisfera. Ini bentuk silinder, maknanya nak pakai rumus silinder. Okey, baik. Cara itu kita buat apa? Rumus sfera, bentuk yang kita Terengganu tu rumus sfera dengan kon kan? Sfera dengan kon. Ni sekarang hemisfera silinder. Okey. Ziana menuangkan semua sup daripada kuali P ke dalam bekas Q. Didapati bahawa 5/9 daripada bekas Q berisi sup. Maknanya tak semua lah sup yang dalam kuali ni isi penuh kan. Dia kat sinilah 5/9 je penuh. Baik, gunakan pi sama dengan 22/7. Cari tinggi bekas sup ni Cari tinggi T. Ini ialah aplikasi dalam kehidupan harian tapi memanglah kita tak kira dengan gunakan formula matematik. Cuma ni kamu boleh agak boleh tengok jawapan kita logik ke tak logik tingginya tu. Okey. Isi padu sup dalam kuali ialah 5/9 saja yang kita boleh isi padu sup dalam bekas Q. Jadi ini masukkan rumus hemisfera. Sebenarnya hemisfera ni kalau kamu lupa rumus hemisfera, kamu boleh ambil rumus sfera bahagi 2. Sebab hemisfera tu maksudnya separuh. Hemisfera ni separuh daripada sfera. Jadi ini formula sfera belakang ni sebenarnya. Tapi cikgu letak setengah. Okay, setengah daripada sfera sama dengan 5/9. Rumus isi padu silinder ialah pi j kuasa 2t. Gantikan ini cikgu kecilkan lah. 2/3 2 dengan 4 ni boleh bahagi 2, 2/3. Gantikan pi ni dengan 22/7. Gantikan jari tadi 9 kan? J kuasa 3 kalau sfera. Hemisfera pun J kuasa 3. 9/9/9. Ini J kuasa 2. J 9/9 darab dengan T yang kita nak cari. Yang sampai sini algebra. Kena tahu macam mana darab, macam mana bahagi, darab silang nak dapatkan T. Jadi jawapan T sama dengan 10.8. Okay. Dapat jawapan ni 10,692 bahagi 7. Jawapan sebelah sini 990 bahagi 7. Kamu darab silang, 7 ni boleh bahagi, ini bagi, kamu dapat jawapan. Okey. Dalam soalan yang terakhir dalam bahagian A. Luas dan perimeter bulatan. Memang akan keluar soalan ni. Nak tak nak kita kena menghadapinya dan lebih baik jawab daripada tak jawab. Kan?
Baik, rajah 9 menunjukkan sektor OPQR dan sukuan bulatan OAB dengan pusat sepunya O. Okey. Baik. Ini kita dah ke utara ni kan. Hari tu dah kat pantai timur, sekarang kita tengok soalan utara. Okey. Diberi bahawa OA 10 cm, jangan tertinggal poin-poin penting. Letakkan OA 10 cm, cikgu letak 10 cm. Diberi nisbah OP dengan OB 32. OB ni nisbah panjang dia 3, 2. Maknanya kalau dia dapatkan 10 cm, darab dengan 5, sini pun darab dengan 5, bermakna panjang POP ialah 15 cm. Maklumat dekat situ. Baik. Lepas tu cari perimeter kawasan belorik. Perimeter kawasan belorik ni, perimeter dia ialah panjang jari ni, OR campur RQ campur PO campur OA campur AB lengkuk ni campur dengan BO. Itu ialah perimeter. Perimeter kawasan belorik. Cikgu pun buatlah. Ni. Cari dulu lengkuk ni. Panjang lengkuk PQR, sudut dia 270, jari dia 15. Okey. Panjang lengkuk yang besar ni, sudutnya ialah 270 sebab sini 90 dah ambil kan. 360 tolak dengan 90 tinggal 270. 270 daripada 360 darab dengan, kalau perimeter apa? 2 pi j kan. Darab dengan 2 pi j dapat panjang lengkuk yang ni. Okey, ini dah dapat 15. Ini dah dapat 10. Jari kecil ni, jari apa ni, sukuan bulatan tadi. Dengan lengkuk sukuan tadi tu, itu panjang lengkuk AB 90 daripada 360 darab dengan perimeter juga. Panjang lengkuk Jadi ni kamu dapat 110 per 7 cm. Jadi nak cari jumlah perimeter kawasan belorik macam cikgu tunjuk tadi. Okay, campur ni lengkuk yang besar tu PQR, campur lengkuk yang kecil 110 per 7, campur dua jejari lengkuk yang jejari bulatan besar tu, campur dengan dua jejari bulatan yang kecil. Okay, sukuan bulatan sebenarnya. Campur-campur, hati-hati sebab nombor dia untuk soalan ni memang bukan nombor bulat, kadang-kadang tu nombor perpuluhan, kadang-kadang nombor dia besar-besar. Jangan takut, memang kita pun dah buat 2-3 kali soalan macam ni lah jawapannya kan. Ada pecahan-pecahan. Okay, soalan yang kedua, soalan yang B, cari luas kawasan belorik pula. Tadi cari perimeter luas ni betul ni, luas yang ni situ. Baik, macam nak cari luas. Ambil luas bulatan besar, sukuan bukan sukuan ni. Kita panggil apa? Luas kawasan sektor. Sektor. Okey. Ambil sektor yang besar ni, tolakkan dengan sukuan bulatan yang kecil. Lagi senang soalannya. Jadi apa formula luas? Luas sukuan, luas sektor ni. 270 daripada satu bulatan 360. Formula untuk cari luas pi j kuasa 2. Okey, 270 per 360 darab dengan, gantikan 22 per 7. Jari yang besar ni 15. Dapat jawapan. Nombor dia pun memang pecahan kan? Pecahan dan nombor dia besar. Jawapan kita besar. Jangan takut. Okey, luas sukuan bulatan yang kecil ni, ini 90 daripada 360. Okey, sini 90 daripada 360. Darab dengan formula luas pi j kuasa 2. Masuk gantikan pi, gantikan j. J yang kecil ni 10 je. Okey, dapat 550 per 7. Jadi nak cari kawasan belorik, tolak je dua ni. Yang tinggal tu ialah kawasan belorik. Ini contoh jawapan. Boleh